Okey, kita call 340. 341 lebih sikit ya. Masa tu kita teruskan dengan 34 je petang tu hari Ahad hari tu. Hari Ahad 1 September 2024. 34 je kali tu special. Kita ada bersama seorang tokoh dalam persilatan Melayu Sarawak. Orang yang rasanya si perlu diperkenalkan lagi ya. Tuan Guru Mosyidi Matun dalam persilatan Melayu Sarawak tu nang famous lah kata orang kata. Yang bersama kita beruntung itu kerana kita bersamanya dan kita akan berloya bercerita tentang silat Melayu Sarawak, terutamanya persilatan Perguruan Hidayah Melayu di Kuching tu macam ni mula bertapak. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari tu ditemani oleh pengurusi persilatan Hidayah Melayu dengan setiausahanya, orang kerek kanannya, orang kuat-kuatnya gini tu hari tu. Dan okey, sebelum apa-apa tuan kami diri pun ingin tahu sebab dengar nama Hidayah Melayu tu dah lama. Kami ingin nak tahu sejarah Hidayah Melayu. Macam ni mula bertapak di Kuching tu, macam ni siapa yang memulakan perguruan persilatan Hidayah Melayu tu, tuan cuba terangkan sikit lah untuk pendengar-pendengar Sarawak FM. Bismillahirrahmanirrahim. Pengasas perguruan silat Hidayah Melayu adalah Allahyarham guru saya Dahlan bin Ismail. Perguruan silat tu mula-mula bertapak di Sungai Maung di 1948. Uish, lama dah. 48 tu. Tapi waktu ya guru saya ngajar anak-anak buahnya aja. Tapi masa saya 1948 saya belum dilahir lagi. Belum dilahir. Kita lahir tahun bila? Saya dilahir 1950. Oh, padahal 2 tahun selepas baru saya dilahir. Tapi asal perguruan silat Hidayah Melayu itu adalah berasal daripada Sambas. Dan guru saya berasal daripada Sambas juga. Beliau datang di Kuching tu pada 1939. Tahun 1941 Allahyarham guru saya berkahwin. Berkahwin 1941. Datang Jepun saudara di Sambir. Di kampung Sambir. Asia Jaya. Kemudian pada 1945 habis perang Jepun, guru saya balik di Kuching dengan isterinya dan membawa anaknya. Anaknya bernama Hasan Basri Dahlan, anak yang pertama laki-laki. Ya dah pendek cerita ya sejarah. Sejarah mulanya lah. Mula-mulanya benar ya. Lepas dia kita pun mula bersilat masa umur tak berapa. Saya bersilat pada 1958. 58 kita start. Bukan saya belajar dengan Hidayah Melayu. Saya belajar dengan Paris Dendam dulu. Dia pun bapa menekan saya. Mula-mulanya. Mula-mula kita Guru Yusuf Jodoh. 1958 sampai 1963. Zamannya macam ni persekitaran silat kita di Kuching tu zamannya pandangan kita lah. Tapi zamannya alhamdulillah anak kampung bangsa kita semua cenderung dengan belajar silat. Kerana tiap-tiap kampung semua ada guru-guru silat. Dia setiap kampung mesti ada perguruannya. Kita ambil contoh macam kampung nombor 6 Allahyarham guru Bujing Sam. Nya main pasma. Main spring juga. Tapi zaman dia terpaksa ada PSMA kenapa? Zaman orang putih dulu, zaman koloni. Siapa guru yang ngajar silat main spring ditangkap. Zaman orang putih. Zaman orang putih. Dalam tahun 40-an, 50-an lah. Sehingga kita sudah merdeka dalam Malaysia baru. Si ada
Yang ditangkap dah orang putih. Orang putih nangkap siapa je guru silat ngajar spring ditangkap. Oh. Sebab dia peguam macam-macam nama. Jadi daknya belajar bertapuk-tapuk lah bertapuk-tapuk lah masa saya. Takut kena tahu. Takut kena tahu orang putih. Padahal dia kena orang putih takut kena lawan. Nah, benar. Dia takut orang kampung angkat. Dia takut orang kampung angkat orang putih zaman ni anak tu cerita hal merdeka tu kita tu. Ni nak. Lepas dia macam kita kita pasal hidayah Melayu. Hidayah Melayu, permulaan hidayah Melayu tu. Dengan Allahyarham Haji Dahlan, dengan apa nama yang embak ke situ. Mula-mula tidak belajar siapa yang mula-mula asal belajarnya? Asal mula-mula 1948 yang diceritanya dengan saya. Ada hanya anak-anak buahnya dulu. Di Sungai Maung. Masa saya orang kita Melayu banyak di Sungai Maung. Paduhal. Banyak nang buah kita banyak di Sungai Maung. Saya hanya ngajar anak-anak buahnya dulu. Lepas perguruannya maksudnya kata orang bermula dengan anak buah kayak bertambah lagi semualah. Dan gini nya pandai bertapak di Kampung Bintango ya. Apabila nya balik di rumah bapa mentuanya di Kampung Bintango, nama bapa duanya Pak Segon. Nama benar kan nama apa? Nama benar. Nama benar. Pak Segon namanya. Jadi tahun 1955 Allahyarham sudah start ngajar perguruan Hidayah Melayu di rumahnya pun. Di rumahnya. Tu Hidayah Melayu bermula pada tahun bila? 1948. 48 juga. 48 maksudnya kini tu dah berapa lama dah ya? 60 lebih dah. Nakkan 70 dah ya rasanya. 70 lebih dah. 70 lebih tahun dan mungkin 76. Dan masih bertahan sampai kini tu. Sampai kini tu dan entah berapa banyak dah, berapa ribuan dah rasanya generasi pelapis Hidayah Melayu tu rasanya di Kuching tu. Subhanallah. Ya Allah. Anak murid Allahyarham banyak. Sehingga duduk maraknya kerja telekom. Nya pergi Seratok ngajar orang di Seratok. Perginya ke Miri ngajar orang di Miri. Banyak anak murid punya. Jadi adik-beradik dah Hidayah Melayu tu ramai lah di sekitar Sarawak tu. Di Miri pun ada, di Seratok pun ada. Dekat ya kini tu macam ni ya kini tu kita nak tu apa kata orang tu perguruan tu nak terus kini tu ada usaha yang lain mungkin dia bola yang terkini lah. Yang terkini perguruan Hidayah Melayu tu nya di dalam dia ada rumpun silat Sarawak. Tapi masa tu kami pun di dalam rumpun silat Sarawak wilayah Kuching. Masa tu wilayah Kuching dah. Kontrol perguruan di seluruh Kuching tu. Di seluruh Kuching tu lah. Jadi ada kelas yang dan selepas sejap kita nak azan. Selepas azan tu kita sambung cerita pasal kelas, pasal perkembangan Hidayah Melayu kini tu. Supaya pakai kod mana-mana yang berminat lah semua dapat kita terangkan katanya apa yang perlu dipola sini nak mencari Hidayah Melayu tu. Nak belajar kelak cerita sikit pasal pukulan apa yang kita. Okey. Kita pengusit jawab kelak. Boleh. InsyaAllah. Kita teruskan dulu dengan azan lah. Kita berhenti sekitar untuk memberi ruang pada azan solat asar kita. Okey, kita kembali dengan panglima di depan kami tu. Daripada panglima paling seniornya sampai ke pewaris setidaknya ada dengan kami di depan tu. Dan kita ingin bercerita tentang ingin tahu lebih dalam tentang Hidayah Melayu tu. Apa yang membezakan Hidayah Melayu tu dengan perguruan-perguruan silatan lain yang ada kini tu, bang? Perbezaannya juga jauh perbezaan kerana silat Hidayah Melayu tu nya guru Allahyarham guru saya adalah adab. Pertama kali kita belajar silat adalah adab kita. Hormat menghormati
dengan guru dan kedua ibu bapa dan sama-sama anak-anak murid. Perbezaannya, tapi pesan Allahyarham guru saya, apabila biar kita ngikut esmu padi, jangan kita ngikut esmu dalang. Benar. Makin berisi kita makin tunduk, makin berisi makin tunduk. Iyalah pesan guru saya. Ya, yang dipegangnya. Jadi saya ngambil alih tempat, saya pun tahu dengan anak-anak murid saya sama-sama je cara. Cara sama. Ya. Jadi dari segi apa kata orang pegangannya, tapi dari segi segala pukulannya, segi apa nama kata orang permainannya, Hidayah Melayu itu apa yang membezakan dengan persilatan lain, Bang? Karena permainan Hidayah Melayu itu mainan buah 1 sampai buah 12. Yang pun main buah 1 ya ada 6 pergerakan. Tapi yang pun lapis ada 3. Ada lagi anak murid yang dipercaya bawanya murid lapis atas lapis lagi. Nang berlapis-lapis. Lapis berlapis-lapis. Ya, kata moto mainan Hidayah Melayu, cepat, undur makan dan mansang makan. Tekan makan sama. Orang bergeraknya bergerak, ke kanannya bergerak. Ya, permainannya. Tapi kami dengar kata kita Hidayah Melayu tu si ada berbunga-bunga macam persilatan lain didengar. Benar. Silat Hidayah Melayu itu nang ada berbunga. Karena silat spring nang ada berbunga. Hanya silat di berbunga adalah Betawi, Kibau, Hailam. Silatnya ada berbunga. Tapi silat spring Hidayah Melayu ada berbunga. Nyanang bang buah makan aja kerjanya. Makan. Ngundur pun makan. Cuma makan aja. Alhamdulillah. Jadi minat macam kini tu mungkin kata kita anak-anak muda kita kini tu mempunyai pilihan untuk nangga dalam dari segi seni mempertahankan diri tu kerana makin banyak muncul yang baru-baru seni pertahankan diri dari luar dari dalam Malaysia ataupun dari persilatan dia pun dah berpecah-pecah juga, ada ngembak perguruan dia pun lagi masing-masing banyak. Jadi mungkin ada yang masih berminat, yang kata orang minat nak join Hidayah Melayu tu macam ni si dah nak nangga di sini tempat latihan apa dah semua. Mungkin pengurusi kita boleh nak tu boleh menjelaskan benda ya. Kini tu Saudara Hamzah pengurusi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk gelanggang pusat kepada perguruan Hidayah Melayu kini tu nya ditempatkan di studio Sting Muay Thai di Metro City. Di Metro City. Ya, betul. Di sana kelas untuk silat Hidayah Melayu, pukulan cidalannya pada hari Sabtu, hari Ahad dan hari Isnin. Hujung minggu. Hujung minggu. Untuk 3 hari straight lah. Pukul berapa malam? Siang. Bangun daripada malam. 8.30 sehingga jam ke 10. Tapi bagi yang nak dapat lebih hanya sanggup turun belajar sampai ke 11 ke 12 lah. Macam biarlah. Tapi di sebelah pagi untuk hari Sabtu dengan hari Ahad pun kita ada buka juga. Tapi khusus untuk bagi student-student sekolah rendah, bagi mana parents sidaknya yang sidaknya nak hantar anaknya sebelah pagi. InsyaAllah sebab malam ada minyak sekolah ya, betul. Benar. Ada jurulatih yang dah dihaskan untuk mengajar sidaknya lah. Setakat tu kerana kami dengar apa nama setakat tu berapa orang jurulatih yang ada untuk kelas Untuk kelas sebelah pagi ada 2 orang jurulatih untuk setiap session lah. Tapi standby untuk setiap session ada 4. So if kata in case ada MC kan? Ada MC sikit pun dah. Ada MC dah. Ada aral melintang lah kan. Ada. Tapi insyaAllah ada jurulatih yang berkemampuan, yang ada kaliber untuk mengganti kelas lah. Dan gini nak menghubungi nak join kelas
Nya boleh nak datang ke saya terus kah macam ada nombor boleh. kan ada telefon nak bertanya apa yang boleh nak berhubung dengan saya terus. Melalui WhatsApp pun boleh, SMS pun boleh. beri nombor banyak perempuan ni pun Allah lebih. Di talian nombor 0128932700. Boleh hubung di sana. Ada FB kah? Hidayah FB Melayu. Hidayah Melayu. Hidayah Melayu ada. Apa FB Hidayah Melayu? Perguruan Silat Hidayah Melayu Pukulan Cik Dahlan. Baik, kata kami akan sharekan di bahagian komen ya, FB Hidayah Melayu linknya dan kita boleh nanggah di share juga lah dengan nombor-nombor pengerusi persilatan tu juga, perguruan tu juga, kata ada di, kami akan share di ruangan komen di share, insyaAllah. Dan okey, harapan kita sebagai guru yang paling kata orang yang jaga Hidayah Melayu, kena tu harapan kita untuk persilatan untuk di masa depan dan pesanan kita kepada anak-anak yang dah join, yang even orang lama kah orang baru yang ada dalam persilatan Hidayah Melayu tu nak mempertahankan persilatan Hidayah Melayu tu, minta pesanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berpesan dengan anak-anak murid saya, dan pada masa itu ada 3 guru muda Perguruan Hidayah Melayu Pukulan Cik Dahlan. Ya, adalah anak saya sendiri, Suhardi bin Musyidi, guru muda, Hamzah bin Ghazali, guru muda, dan Zul Osman, guru muda. 3 guru muda dalam Perguruan Hidayah Melayu, dan juga jurulatih-jurulatihnya ada 6 jurulatih. Jurulatih kanan dan ketua jurulatih ada. Pelapisnya dah. Tapi Perguruan Hidayah Melayu itu asalnya adalah Perguruan Hidayah Melayu. Tapi saya mengenang jasa pengasas. Guru pengasas saya. Saya beri Perguruan Hidayah Melayu Pukulan Cik Dahlan. Supaya generasi, bila-bila generasi ingat, kenal pengasasnya, kenal yang orang mula-mula ngembak perguruan tu. Benar. Sebab ialah saya belakangnya mesti Pukulan Cik Dahlan. Allah, Al-Fatihah ya. Allah Akbar. Yalah, apa nama untuk harapan kita kepada perguruan tu, mungkin harapan kita lah sebagai orang yang ngembak perguruan tu kini tu, harapan kita untuk persilatan tu dalam masa akan datang tu 20-30 tahun akan datang tu, minta naya. Yalah, harapan saya masa tu umur saya sudah masuk 75 tahun. Ya, saya berharap dengan generasi yang akan datang macam guru-guru muda ya, dan ketua jurulatih yang mengangkatkan martabat silat Pukulan Hidayah Melayu, Pukulan Cik Dahlan, sehingga bila-bila masa. Ya, harapan saya. Dan persilatan dok kata mungkin tok dah 4-10 rasanya itu soalan terakhir kami lah mungkin untuk kita, dan kita minta nasihat dan kata-kata orang kata nasihat kita untuk pengamal, bukan setakat Hidayah Melayu je, pengamal ahli seni bela diri Melayu, persilatan kita tu di sini juga adanya pun ada belajar kah apakah, minta pesan kita, minta nasihat kita untuk sidak-sidaknya tu ngembak warisan kita dek. Bismillahirrahmanirrahim. Hasrat saya berpesan kepada guru-guru silat supaya kita bersatu, masuklah kita dalam rumpun silat Sarawak, induk kita, dan juga kita orang di Kuching tu, guru silat Kuching mestinya masuk dalam perguruan silat wilayah Kuching. Ya, pesan saya, berharap supaya guru-guru ya buka mata. Masa tu kita mesti hidupkan silat, semua guru-guru hidupkan silat masing-masing, supaya kita bersatu padu menambahkan kekuatan rumpun silat Sarawak. InsyaAllah. Ialah pesan saya. Persatuan yang penting. Persatuan yang penting. Ialah kekuatan kita di siapa. So itulah dia rasanya. Setakat tu terima kasih banyak kepada Perguruan Hidayah Melayu, dan terima kasih banyak kerana datang berkongsi pengalaman, berkongsi sejarah kita, berkongsi kata orang
kehebatan Silatan Hidayah Melayu dok di Kuching dok. Dan terima kasih banyak Kamzah, terima kasih banyak di Nazir dengan Tuan Guru Mursyidi Matun kita yang sudi datang itu berkongsi cerita tentang seni persilatan Melayu di Sarawak tu. InsyaAllah ada masa lagi kita akan bertemu lagi, kita akan berjumpa lagi insyaAllah dengan apa-apa perkembangannya kelak. Dan terima kasih juga kerana kita orang sudi mendengar kami orang dalam 34 jam hari tu. Untuk hari tu kita mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan teruskan dengan program Ritma kita, muzik retro terbaik di Sarawak FM.